Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji bab koordinat geometri. Okey, apa yang pelajar seharusnya tahu dalam bab koordinat geometri ni? Okey, yang pertama, kita perlu tahu bila kita perlu gunakan formula jarak. Okey, formula jarak kita akan represent dengan huruf D kecil. Okey, formulanya adalah apabila diberi dua titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Okey, formula distance ataupun formula jarak adalah punca kuasa beza X kuasa 2 tambah beza Y kuasa 2. Okey, terpulang pada pelajar sama ada nak gunakan X1 tolak X2 ataupun X2 tolak X1. Asalkan dua titik tersebut kita tolak dan kita kuasa 2 kan. Okey, itu formula pertama. Formula kedua, okey, dalam bab ni juga kita perlu tahu cara untuk mencari titik tengah. Okey, titik tengah ataupun dalam bahasa Inggerisnya midpoint. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah bagi titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Okey, formulanya adalah kita tambahkan X bahagi dengan 2 sebab tengah-tengah kan. Jadi kita bahagi 2 lah. Okey, lepas tu tambah Y bahagi juga dengan 2. Okey, itu formula untuk titik tengah. Okey, seterusnya dalam bab ni juga selain pada midpoint, okey, kita diminta untuk mencari titik dalam nisbah tertentu. Okey? Okey, titik dalam nisbah M kepada N. Okey, apakah formula dia? Okey, contoh diberi titik satu garis, titik A, X1, Y1. Okey, kemudian titik B, X2, Y2. Kemudian kita diminta untuk mencari koordinat titik C, iaitu XY. Okey, dan ratio ataupun nisbah yang membahagikan titik antara AC dan CB adalah M nisbah N. Okey, kita akan gunakan formula apa? Okey, N kita akan darabkan dengan koordinat A, yang paling hujung paling bucu sekali kita ambil. Kemudian M kita akan darabkan dengan paling bucu sekali, iaitu koordinat B. Okey, maka terhasillah formula yang kalau kamu tengok dekat dia punya kertas formula tu kan. Formulanya adalah M darab dengan X2 tambah dengan N X1. Kita selesaikan X dulu. Okey, lepas tu kita perkan dengan hasil tambah M dan N. Okey, jarak dia tu lah dalam nisbah terkecil, iaitu M tambah N. Okey, lepas tu kita selesaikan Y pula. Okey, ambil M darab dengan Y2 tambah dengan N darab dengan Y1 per dengan M tambah dengan N. Okey, jadi itu formula untuk mencari titik dalam nisbah M nisbah N. Okey, seterusnya yang ketiga, kita diminta untuk mencari luas poligon. Luas segitiga atau apa-apa bentuk lah. Okey, contoh kita diberi gambar segitiga. Okey, segitiga A. Kemudian titik B. Titik C. Okey, dia suruh kita cari area bagi segitiga tersebut. Okey, apakah formula dia? Okey, kita akan gunakan formula 1/2 darab dengan modulus. Okey, kita mulakan dengan titik
mana-mana kita nak lah. Kalau ada dalam koordinat tu nilainya ada kosong, kita start dengan yang ada kosong tu. Sebab dia memudahkan kita. Okey, contoh kalau cikgu start dengan A, jadi kita kena labelkan koordinat A di dalam modulus ni lah. X1, Y1. Okey, koordinat X kita letak atas, Y letak bawah. Okey, kemudian lepas A, kita akan bertemu dengan B. Jadi kita akan darabkan dengan koordinat B. Koordinat B adalah X2, Y2. Okey, lepas koordinat B, kita akan berjumpa dengan koordinat C. Jadi kita akan gunakan titik C. Titik C adalah X3, Y3. Okey, kemudian kembali ke pangkal jalan. Iaitu kita akan jumpa A balik. Jadi kita masukkan koordinat A. X1, Y1. Okey, kemudian kita darabkan. Allahu Akbar. Okey, kita sambung balik ya. Sorry tak ada gangguan. Okey, seterusnya untuk cari luas bagi segitiga atau poligon. Okey, kita akan darabkan X1 darab Y2. Okey, tambah dengan X2 darab Y3 tambah dengan X3 darab Y1. Okey, kurungkan. Okey, kita tolakkan dengan yang bertentangan arah. X2 Y1 tambah X3 Y2 tambah X1 Y3. Tutup kurungan dan kita akan dapat jawapannya. Okey, kemudian darabkan dengan 1/2. Okey, itu rumus untuk kita mencari luas bagi segitiga ataupun poligon. Okey, seterusnya dalam bab ni juga kita akan diberi pendedahan untuk mencari kecerunan bagi suatu garis lurus. Okey. Okey, untuk mendapatkan kecerunan ada dua kaedah untuk kita cari kecerunan. Okey, yang pertama kita akan gunakan M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Ini bagi dua titik yang diberi. Okey, contohnya kalau titik A X1 Y1, titik B X2 Y2. Okey, jadi itu kaedah untuk mencari kecerunan yang pertama. Okey, kaedah yang kedua, kita akan gunakan M sama dengan negatif Y-intercept ataupun pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, dan bila sebenarnya kita nak gunakan M yang pertama ni dan bila kita akan gunakan yang M yang kedua ni, kaedah pertama dan kaedah kedua ni. Okey, untuk kaedah pertama, bila kita diberi dua titik, apa-apa sebarang dua titik lah. Okey, titik A, titik B. Dan itu kaedah untuk mencari kecerunan. Okey, ataupun bila masa kita nak gunakan kaedah yang kedua ni, M sama dengan negatif Y-intercept bahagi X-intercept. Okey, ini bila kita dapat persamaan ataupun garis lurus yang berada pada paksi X dan paksi Y, iaitu pada pintasan. Okey, pintasan Y dan pintasan X. Jadi kita akan gunakan formula yang kedua. Okey, seterusnya dalam bab ni juga, okey, untuk persamaan garis lurus, kita ada dua cara untuk kita cari persamaan garis lurus. Okey, cara pertama adalah kita gunakan kaedah biasalah. Y sama dengan MX tambah C. Okey, ataupun kita boleh gunakan Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, kita gantikan nilai kecerunan yang kita dapat. Okey, kalau kita gunakan kaedah pertama, Y sama dengan MX plus C. Okey, kita gantikan
Okey, gantikan titik. Okey, gantikan titik yang lalu pada garisan tersebut. Okey, untuk kaedah yang kedua, sama juga kita akan gantikan titik Y. Okey, dan titik X1. Titik Y1, X1. Okey, yang ni kita gantikan titik. Okey, untuk kaedah 1, kita lepas kita gantikan titik dan kita gantikan kecerunan, kita akan dapat nilai C. Tapi untuk kaedah kedua ni, kita boleh terus dapatkan equation bagi garis lurus tersebut. Okey, tanpa kita perlu mencari nilai C. Okey, kemudian dari garis lurus, dari persamaan garis lurus yang kita telah cari itu, okey, kita diminta, mungkin soalan tu minta kita untuk tuliskan dalam bentuk antara dia ada 3 bentuk lah yang boleh kita ungkapkan persamaan garis lurus. Okey, bentuk yang pertama kita panggil bentuk kecerunan. Okey, bentuk kecerunan tu adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, untuk bentuk kecerunan, kita boleh terus dapatkan nilai kecerunan daripada persamaan tersebut. Okey, dengan syarat Y perlulah single. Tiada perkali selain daripada 1 di hadapannya. Okey, pendek kata Y tu mesti Y je lah. Tak boleh ada nombor di hadapan Y ataupun nombor di bawah Y. Okey, itu bentuk kecerunan. Okey, yang kedua, bentuk pintasan. Okey, bentuk pintasan. Okey, calon perlu menulis dalam bentuk Y per A tambah X per B sama dengan 1. Okey, kenapa dinamakan sebagai bentuk pintasan? Okey, bentuk pintasan ni kerana kita boleh terus dapatkan pintasan Y, okey, daripada persamaan tersebut dan pintasan X daripada persamaan tersebut. Okey, jadi A adalah pintasan Y, B adalah pintasan X. Okey, dan mestilah, yang wajibnya mesti sama dengan 1. Okey, itu bentuk pintasan. Dan seterusnya, bentuk yang ketiga adalah bentuk arm. Okey, bentuk arm adalah AY tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, bentuk arm ni macam mana pula? Okey, bentuk arm ni kita kena pastikan persamaan kita sama dengan 0 dan tiada pecahan. Okey, kamu kena tukarlah kalau dapat dalam bentuk pecahan tu. Maksudnya kamu mungkin kena darabkan dengan pembawah yang diberikan tu lah, yang kita dah dapat tu. Okey, jadi itu adalah 3 bentuk persamaan garis lurus yang kita perlu tahu. Okey, seterusnya pelajar juga perlu faham konsep selari dan serenjang bagi 2 garisan. Okey, contoh Okey, kalau kita nak tahu adakah 2 garis selari ataupun tidak, kita akan tengok kepada nilai kecerunan. Okey, adakah kecerunannya nilai sama? Kalau nilai sama, bermaksud 2 garis adalah selari. Okey, kalau kita lukis dalam bentuk gambar. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, dan ini persamaan yang kedua. Okey, macam mana kita nak tahu 2 garis ni selari? Okey, kita cek pada nilai kecerunan. Adakah M1 sama dengan M2? Okey, jika M1 sama dengan M2, okey, 2 garis tersebut adalah selari. Okey, kita tukar dulu kepada bentuk kecerunan. Okey, persamaan kita tukar kepada bentuk kecerunan dan kita lihat pada nilai gradient.
Okey, nilai kecerunan dia. Jika sama, dua garis tersebut adalah selari. Okey, dan kalau kita nak tahu garis itu berserenjang ataupun tidak, okey, kita akan test pula dengan menggunakan formula M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey, kalau kita lukis dalam bentuk gambar, apa yang dimaksudkan dengan serenjang? Okey, serenjang adalah dua garisan, okey, yang menghasilkan kecerunan negatif. Bila didarabkan dua kecerunan, dia akan menghasilkan negatif 1. Ataupun sebenarnya sudut antara dua garis adalah 90 darjah. Okey. Jadi kita test, kita darabkan dua nilai kecerunan. Kalau kita dapat negatif 1, maka dua garis tersebut adalah berserenjang. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir sekali dalam bab koordinat geometri adalah lokus. Okey, pelajar-pelajar kalau dengar je perkataan lokus, dia terus macam takut kan. Tapi sebenarnya lokus ni, dia ada kaitan dengan distance, okey, ataupun formula jarak. Okey, kita akan gunakan formula jarak, okey, iaitu D sama dengan X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2, ataupun beza X kuasa 2 tambah beza Y kuasa 2, dan kita cari punca kuasa. Okey, kita akan gunakan formula jarak. Dalam lokus, kita akan diberi dua titik. Dua titik dalam lokus. Satu titik pegun. Lagi satu titik yang bergerak. Okey, titik pegun tu titik tetap lah. Okey, nama lain bagi titik pegun adalah titik tetap. Okey, maksudnya titik tu tidak bergerak. Okey, jika titik tidak bergerak, okey, bermaksud nilainya adalah constant. Nilai dia sama, titiknya sama. Jadi, titik yang pegun tu kita akan gunakan. Okey, dan juga titik yang bergerak. Disebabkan oleh titik bergerak, titiknya sentiasa bergerak, maka dia tiada koordinat yang spesifik ataupun yang constant. Jadi, kita akan gunakan X1 pula. Kita akan gunakan X, titik X dan titik Y dalam kita punya persamaan. Kalau titik pegun, nilai X dengan nilai Y ni dia ada wujud. Okey, maksudnya kalau kita contohnya kalau titik pegun tu 1, 2. Okey, jadi dia wujud lah. Okey, titik tu ada, tapi kalau titik tu bergerak, okey, kita akan buat titik umum lah, iaitu X dengan Y. Okey. Terima kasih daripada saya, Cikgu Khawlah Ramang.